Gaji benar di Jepun meningkat pada Disember lalu buat kali pertama sejak Mac 2022 di sebalik kenaikan inflasi apabila bayaran nominal berkembang pada kadar terpantas dalam tempoh hampir 26 tahun dengan bonus musim sejuk yang besar. Pasaran memantau dengan rapat trend gaji di ekonomi ketiga terbesar di dunia itu kerana pertumbuhan gaji yang tinggi akan meimbangi kenaikan harga yang dilihat sebagai isyarat penting pada Bank of Japan menyusun semula dasar moneterinya yang sangat longgar. Jumlah perolehan tunai atau gaji nominal meningkat 4.8% dalam tempoh setahun pada Disember. Kenaikan terbesar sejak 6.6% yang dicatatkan pada Januari 1997. Namun, apa cerita di Malaysia? Dan untuk mengulas lanjut perkara ini bersama kita dalam talian ketika ini adalah Hafizi Razali, merupakan pengarah bersekutu bawah Grup Asia. Terima kasih Hafizi. Hafizi, ekonomi Malaysia dilapor berada atas landasan tepat untuk pulih pasca pandemik COVID-19. Dan kalau kita dapat saksikan angka terperinci, sudah tentu kita nantikan dalam pengumuman KDNK penuh 2022 pada Jumaat ini lagi 2 hari saja. Namun banyak isu berkait dengan masalah struktur, contohnya soal gaji. Kita berikan pengkelasan gaji kepada B40, M40 dan T20 dan fokus kerap tertumpu kepada gaji minimum. Walhal yang harus kita berikan tumpuan sudah tentu gaji bermaruah. Gaji yang membuatkan kita hidup selesa. Jadi Hafizi, pada pandangan Hafizi, apa realiti gaji kita dan apa yang harus dilakukan oleh kerajaan? Ya, sebenarnya kalau kita bincangkan perihal gaji minima tu pun belum sampai gaji bermaruah lagi. Masih ramai yang belum lagi mempunyai gaji minima sebab kalau kita lihat kepada data ya, untuk syarikat-syarikat mikro, mereka diberikan pelepasan untuk tidak membayar gaji minima iaitu sebanyak 1,500 sebulan. Dan data menunjukkan bahawa ada hampir 1 juta daripada syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ini adalah syarikat mikro. Jadi maksudnya kalau satu syarikat mikro mempunyai satu pekerja, kita ada lebih kurang hampir 1 juta pekerja di Malaysia yang tidak pun dilindungi oleh gaji minima ini. Tapi lebih daripada apa yang kita lihat daripada gaji minima, sebenarnya kita mahukan satu gaji yang bermaruah seperti yang Nina katakan tadi. Untuk kita tahu apa gaji yang sebenarnya lebih tepat kepada kos hidup yang kita ada di Malaysia ini, kita perlu ada satu kadar ukur yang lebih tepat. Sebab itu saya tidak suka untuk menggunakan perkelasan dari segi B40, M40 ataupun T20. Sebab kita tidak boleh hanya melihat daripada gaji sahaja, kita perlu melihat kepada perbelanjaan seisi rumah tersebut. Jadi dari segi perbelanjaan seisi rumah tu kita perlu tengok gaji, tanggungan berapa dan berapa ramai yang mempunyai gaji dalam seisi rumah tersebut. Jadi dalam konteks tersebut kita boleh tentukan berapa gaji yang lebih adil untuk kita seiringkan dengan kos masa yang kita ada. Jadi dalam konteks gaji bermaruah ya, seperti yang Nina sebutkan tadi, kita perlukan mempunyai satu gaji yang membolehkan pekerja mempunyai kehidupan bermasyarakatan, mempunyai gaji lebihan untuk membangunkan diri sendiri, untuk dibelanjakan untuk anak-anak dan keluarga, dan pekerja juga tidak perlu untuk sentiasa merisaukan berkenaan dengan masalah kewangan daripada semasa ke semasa. Jadi kalau kita ikut data Bank Negara Malaysia, tahun 2018, data menunjukkan bahawa gaji bermaruah kalau kita faktorkan inflasi 20% dalam 5 tahun kebelakangan ini, gaji bermaruah untuk seorang yang bujang ya, perlu mempunyai sekurang-kurangnya 3,200, untuk pasangan kita perlukan 5,400 dan untuk mereka yang mempunyai 2 anak dan lebih sekurang-kurangnya 7,800. Jadi pasaran kita perlu mengambil kira bahawa pergerakan gaji ini sudah berubah dan pekerja perlu dibayar mengikut apa yang kita mahukan sebagai satu kehidupan yang lebih berkualiti daripada hanya sekadar bekerja untuk mendapatkan gaji ini. Baik, seperti Hafizi katakan tadi bahawa gaji ni kita bukan hanya perlu tengok kepada gaji tapi kita perlu tengok juga kepada perbelanjaan isi rumah. Dan melalui situ kita dapat lihat, kita dapat tentukan kadar gaji yang selaras dengan perbelanjaan isi rumah. Namun untuk kita laksanakan perkara ini, adakah mudah, adakah kita memerlukan dasar dan polisi? Ada yang mengatakan ia begitu susah kerana setiap isi rumah tidak sama. Bagaimana untuk kita lihat penjelasan ini, Hafizi? Ya, memang kita kalau lihat seisi rumah semua orang ada tanggungan yang berbeza, ada kadar perbelanjaan yang berbeza. Jadi isunya adalah berkenaan dengan berapa banyak gaji yang dibawa balik setelah kita berkhidmat untuk sebuah syarikat ataupun kerajaan. Jadi isunya adalah sebenarnya kuantum gaji tersebut. Apa yang kita dapat lihat adalah
produktiviti dari segi pengeluaran ataupun khidmat pekerja itu semakin meningkat, gaji juga meningkat tetapi jurangnya semakin melebar. Ya. Jadi walaupun produktiviti di Malaysia ini makin meningkat tetapi penaikan gaji itu tidak setimpal dengan produktiviti yang kita ada. Kita tengok kalau ikut produktiviti sahaja ya, nilai yang pekerja menyumbang kepada syarikat contohnya adalah dalam kadar RM42.50 sejam. Tapi gaji minimum masih RM7.21 sejam. Jadi jurangnya itu adalah sangat besar dan kalau kita dapat meningkatkan lagi gaji kepada nilai produktiviti, saya yakin bahawa masalah yang kita ada ini akan dapat dikurangkan sedikit demi sedikit. Tapi dalam masa yang sama ya, Nina, kita perlu faham bahawa kesan tanggungan gaji itu, pembayaran gaji itu juga berbeza dari segi saiz syarikat tersebut. Kalau kita lihat, perbelanjaan kepada gaji untuk syarikat mikro adalah 30% daripada baki daripada hasil-hasil yang mereka dapat. Tetapi untuk syarikat besar, perbelanjaan gaji dari puratanya adalah dalam 11 ke 15%. Jadi dengan hasil yang agak kecil untuk syarikat-syarikat mikro ini, dalam masa yang sama mereka perlu membayar gaji yang semakin meningkat. Mereka juga memerlukan bantuan yang lebih tersasar kepada syarikat-syarikat mikro. Dan bagi saya apa yang lebih penting adalah kerajaan untuk melihat kepada polisi untuk memastikan syarikat mikro mempunyai satu best practices ya, dari segi pengurusan, penambahbaikan operasi, penjagaan kewangan, pemasaran, penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu meletakkan lebih banyak capital untuk membantu syarikat-syarikat kecil ini kerana hakikatnya adalah kebanyakan masyarakat Malaysia sebenarnya bekerja untuk syarikat-syarikat kecil dan bukannya syarikat besar. Dan dalam konteks ini untuk naik gaji adalah agak sukar kerana syarikat-syarikat kecil pun sebenarnya tidak mampu untuk membayar gaji lebih besar. Kalau kita lihat pada garis kemiskinan kita diletakkan pada RM2,208 dan miskin tegak adalah RM1,169. Pada 2019 kita 5.6% rakyat Malaysia adalah miskin. Itu sebelum pandemik. Apa realitinya sekarang? Bagaimana kita boleh percepatkan pemulihan gaji ini? Seperti yang Hafizi cakap tadi, perlukah kita perkukuhkan lagi dasar dan polisi kita? Ya, memang sepatutnya pun kerana untuk gaji itu turun memang senang tetapi untuk naik itu kenaikan yang kita dapat lihat adalah sangat gradual dan memang kebanyakan masanya kenaikan gaji adalah tidak setimpal dengan kadar inflasi dan kadar kenaikan kos yang lain. Jadi apa yang lebih penting adalah bukan sahaja dari segi polisi tapi masalah struktural yang kita dapat lihat. Kita perlu fahamkan bahawa pasaran kerja di negara kita ini perlu difahami dengan lebih teliti kerana kita perlu faham ada masalah supply, ada masalah demand dan ada masalah pasaran dalam konteks pasaran kerja kita ini. Dari segi supply, saya cadangkan bahawa dari segi polisi, kerajaan perlu meletakkan lebih banyak fokus dan capital untuk melatih pekerja-pekerja yang ada ataupun penganggur untuk upskill dan reskill supaya mereka ada potensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik mengikut keperluan industri ya, bukan secara rawak. Dan keduanya dari segi demand, kita perlu fahami apa competitive edge kawasan setempat yang kita khususkan. Contohnya, adakah kawasan tersebut bagus dari segi perikanan, pertanian, pengeluaran hasil tempatan. Dan bila kita dapat tahu apakah kekuatan di kawasan-kawasan tertentu ini, kita dapat meletakkan capital dengan lebih efektif untuk mereka naikkan skala perniagaan mereka supaya mereka dapat membayar gaji dengan lebih baik. Dan dari segi pasaran juga ini, kita perlu buka ruang-ruang ekonomi baru menerusi polisi yang lebih mesra pelabur, mesra usahawan supaya dapat menjana lebih banyak lagi aktiviti ekonomi dan seterusnya pekerjaan untuk masyarakat setempat. Jadi tanpa adanya ketiga-tiga faktor yang saya sebutkan tadi agak susah untuk kita menaikkan gaji kerana pekerjaan tidak ada dan pekerja yang kita ada pun tidak cukup bagus untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga-tenaga mahir. Jadi perlu dilihat dari segi komprehensif dan kalau kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah struktur ini, kadar kemiskinan akan semakin lama semakin naik kerana apa? Kerana gaji yang mereka terima adalah lebih kurang daripada apa yang sepatutnya mereka terima untuk mendapat satu kehidupan yang kualiti. Nina. Baik, seperti yang Hafizi cakap tadi, kita perlu teliti balik struktur-struktur ini dan isu ini bukan sahaja isu nasional tetapi profil isu setempat. Contohnya, berapa gaji di kawasan itu yang Hafizi ada cakap sebentar tadi, kita boleh menetapkan kadar gaji itu kepada kawasan tersebut dan kita nak lihat
kawasan itu? Siapa yang sengsara, derita mahupun bahagia di kawasan itu? Mungkin kita tak dapat nak lihat secara jelas. Jadi apa penyelesaian setempat yang boleh dilakukan? Ini bukan mustahil kerana kita dah ada data dah pun daripada macam-macam data laporan antarabangsa, data Jabatan Perangkaan. Jadi apa yang boleh dilakukan pemimpin tempatan ini? Ya, pemimpin tempatan seperti yang saya katakan tadi perlu lebih faham kepada konteks keperluan pasaran buruh di pasaran pekerjaan di kawasan mereka. Mereka ada data dan mereka tahu apa kekurangan dan kekuatan yang ada di kawasan mereka. Dan lebih penting lagi adalah untuk pemimpin-pemimpin tempatan ini berdiskusi sesama sendiri, bukan sahaja antara mereka yang terlibat dalam politik tetapi juga mereka yang terlibat dari sektor swasta. Jadi bagi saya apa yang lebih penting adalah untuk pemimpin mempunyai polisi yang lebih menyeluruh tetapi dalam masa yang sama khusus kepada menyelesaikan masalah struktural yang kita nampak ini, supaya dengan adanya polisi yang lebih seimbang, mereka dapat meletakkan polisi yang sesuai, meletakkan capital kepada masalah-masalah yang telah dapat kita kenal pasti, dan dalam masa yang sama dapat mengembangkan skill dan juga base jumlah tenaga kerja yang kita ada supaya dapat menjana lebih banyak pertumbuhan ekonomi dalam kawasan tersebut. Kerana tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada kadar inflasi, agak susah untuk masyarakat yang ada di dalam kawasan setempat itu untuk tinggal menetap di kawasan yang sama, kerana mereka kemudiannya akan berhijrah ke kawasan lain kerana kawasan mereka tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang cukup bagus dan cukup banyak untuk masyarakat yang ada di kawasan tersebut, Nina. Baik, Hafizi, sudah tentu apabila Hafizi berkata kita tidak hanya boleh berbincang dengan ahli politik tapi kita perlu berbincang dengan pihak swasta. Adakah mungkin ini sudah tiba masanya untuk kita seru hentikan pemusatan dalam isu penyelesaian soal kemiskinan dan gaji, atau kita biarkan autonomi lebih besar kepada kerajaan negeri, malah penyelesaian setempat yang berlaku? Bagaimana Hafizi? Ya, autonomi ini bagus kiranya kerajaan ataupun pemerintah di kawasan tersebut tahu apa yang sebenarnya mereka perlu lakukan. Jadi kita perlu memberikan satu benefit of the doubt bahawa mereka mampu untuk membuat perkara ini, tetapi secara realistik kita perlu fahamkan bahawa sebagai sebuah negara membangun, kita tidak tahu semua benda dan kita perlukan kerjasama yang lebih erat dan bukan satu pengusutan kuasa tetapi satu persetujuan bahawa sesetengah perkara perlu dilihat secara struktur, secara holistik dan tidak boleh tertumpu kepada kawasan tersebut sahaja, kerana dengan adanya teknologi kita perlu bekerjasama dengan lebih erat. Jadi apa yang saya cadangkan adalah walaupun autonomi ini adalah bagus untuk perkara-perkara tertentu, tapi dari segi struktur gaji dan pasaran untuk pekerja perlu ada satu persetujuan untuk melakukan polisi yang holistik ini secara bersama. Kerana tidak mungkin sesebuah negeri ataupun kawasan bandar itu mempunyai kapital yang cukup untuk diletakkan kepada bahagian yang ada kelemahan yang ketara. Kerana apa? Kerana tanpa adanya kapital ini kita tidak dapat menjalani satu aktiviti ekonomi yang cukup rancak untuk menarik pelabur dan juga usahawan untuk datang ke sana. Jadi sebenarnya adalah lebih penting untuk semua bekerjasama dan dengan adanya kerjasama yang lebih kukuh ini, diharapkan bahawa kapital akan datang dengan lebih terkhusus dan lebih tinggi, dan dengan cara ini kita dapat menjana pertumbuhan dengan lebih rancak dan lebih tinggi. Sebab apa? Sebab tanpanya pertumbuhan yang tinggi ini, kita tidak akan dapat melihat apa-apa perkembangan sekalipun, kerana perkembangan yang kita mahukan adalah perkembangan yang tinggi dan bukan sahaja mendata ataupun secara average. Kerana apa? Kerana pertumbuhan populasi yang kita ada ini adalah boleh dikatakan sebagai satu pertumbuhan yang agak memberangsangkan. Jadi dalam masa yang sama pasaran buruh itu tersebut juga perlu sama taraf dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan untuk menjadi sebuah negara bangun. Nina. Baik, terima kasih Hafizi Razali, merupakan pengarah Bersekutu Bawah Grup Asia, kerana membantu kami fahami lebih mendalam bagaimana kita perlu beri tumpuan bukan sahaja kepada kadar gaji minimum, tetapi kita perlu beri tumpuan kepada kadar gaji bermaruah agar perkara ini kita dapat memenuhi keperluan transformasi ekonomi kita pada masa akan datang.